Okey, dekat sini ini adalah gambar contoh suntikan, iaitu akan ada picagari, jarum dan juga mungkin akan ada ubatlah di dalam. Maksudnya cara pemberian ubat melalui suntikan. Okey, apa itu suntikan? Suntikan adalah satu kaedah untuk memasuki cecair ke dalam badan menerusi picagari dan juga jarum berongga yang mencocok kulit. So maknanya sekiranya kita tidak boleh memberi ubat secara oral, kita akan gunakan teknik suntikan untuk memberi ubat kepada pesakit kita. Okey, kita ada 3 jenis suntikan. Suntikan pertama adalah intra-otot, iaitu suntikan sesuatu bahan terus ke dalam otot. Normally suntikan intra-otot ni kita akan bagi secara 90 degree. Maksudnya cara pemberian dia adalah tegak. 90 degree tegaklah dekat otot deltoid ataupun otot-otot lain yang boleh diberi suntikan lah, intramuscular. So seterusnya adalah suntikan intravena, iaitu suntikan yang terus melalui pembuluh darah. Maksudnya pembuluh darah ni kita akan beri dekat saluran darah. Bahasa kampung, bukan bahasa kampung lah, maksud saya bahasa yang mudah difahami oleh orang awam adalah urat. So maknanya kita akan bagi ubat melalui suntikan yang terus ke dalam urat, iaitu pembuluh darah lah. So kita akan ikatkan kita punya kawasan yang kita nak cucuk tu, kekalkan kedudukan urat tu. Sebab bila kita dah ikat, urat akan membesar lah. So di situ kita baru akan suntik jarum dengan 25 degree untuk kita kekalkan kedudukan jarum tu, dan baru kita akan shrink in ubat tu. Dan akan terus digunakan lah, akan melalui pembuluh darah dan seterusnya akan spread ke dalam badan lah ubat tu. Ketiga adalah suntikan subcutaneous, iaitu suntikan ke dalam lapisan lemak di antara kulit dan otot. Maksudnya dia akan berada dekat lapisan kulit dan otot tau, di bawah lapisan kulit dan juga otot. Maksudnya akan ada lemak kat tengah-tengah tu. Suntikan ini akan kekal berada di 45 darjah. Cara menyerong sedikit, macam ini kulit kita. So kita akan bagi menyerong. Kita akan cucuk ke dalam lemak. Ya, itu namanya subcutaneous. Selalunya suntikan subcutaneous ni, kalau kita perasan, kita akan bagi kepada pesakit diabetes bila dia nak insulin. Itu adalah salah satu contoh yang terdekat lah. Okey, indikasi yang kita boleh dapatkan dalam suntikan adalah pembukaan mandibula yang terhad. Maksud pembukaan mandibula yang terhad, pesakit tidak boleh membuka mulut dia dengan besar ataupun mungkin terhad disebabkan sesuatu faktor lah, ada kecacatan, akan ada berlaku trauma ke, kita tak pasti, tapi tidak boleh membuka. Jadinya dia tidak boleh makan ubat secara oral. And then secara tidak langsung dia perlukan ubat pada masa yang sama, dan kita memberi suntikan sebagai laluan untuk ubat itu masuk ke dalam badan lah. Dan yang kedua adalah pelbagai prosedur pada gigi mandibula. Mandibula ni maksudnya kita ada prosedur yang menyekat atau menghalang daripada seseorang itu menggunakan oral untuk makan ubat lah. Dia lebih kurang maksud yang pertama. Cuma kat situ dia ada poin kedua, mungkin prosedur yang ada di dalam mandibula lah. Ketiga adalah ketidakupayaan untuk menggambarkan tanda tempat untuk IANB yang disebabkan lidah yang menghalang. Okey, maksudnya macam keadaan lidah itu besar, menyebabkan tidak boleh kita menelan ubat secara oral. Kedudukan lidah itu sendiri yang memainkan peranan jugalah. Ini adalah indikasi untuk suntikan. Seterusnya adalah kontraindikasi. Okey, sebagaimana yang kita perasan, kontraindikasi adalah
kita tidak boleh memberi suntikan kepada dia sekiranya yang pertama berlakunya jangkitan atau keradangan akut di kawasan suntikan. Okey, for example kita nak cucuk dekat deltoid. Contohlah kita nak bagi intramuscular lah. Kita nak bagi dekat deltoid tetapi ubat ini hanya untuk deltoid sajalah. Jadinya kita tidak boleh cucuk sekiranya terdapat kulit-kulit yang penuh dengan keradangan ataupun jangkitan. Kerana once kita cucuk, apabila kita cucuk, kita telah buka ruang terus ke dalam badan pesakit itu. Jadi ni kalau boleh kita cuba elakkan daripada terus memberi suntikan, kerana jangkitan akan lebih teruk dan jika ada luka-luka yang terbuka lah. Kedua, pesakit mungkin menggigit bibir atau lidah mereka seperti kanak-kanak kecil dan orang dewasa yang cacat fizikal dan mental. Maksudnya kontraindikasi yang kedua adalah bila kita nak bagi ubat pemberian suntikan tu, dia terlalu takut. Dia terlalu takut sehingga kan lidah dia diketak oleh dirinya sendiri. Seperti kecacatan kepada fizikal dan mental dia lah, disebabkan dia terlalu takut, seperti kanak-kanak kecil yang takut. Jadinya kalau boleh kita cuba elakkanlah terus berlaku pemberian ubat suntikan kerana terlalu takut, disebabkan terlalu takutlah sehingga dia ingin mengetak bibirnya sendiri. Dan juga mungkin orang-orang yang kurang upaya, kecacatan fizikal dan mental, tengok jarum, semua takut. Jadi itu adalah one of the kontraindikasi lah. Ketiga, ketidakupayaan untuk membayangkan atau mendapat akses kepada aspek bahasa ramus. Maksudnya kat sini bahasa ramus sekiranya dia tidak faham apa yang kita cuba sampaikan. Ibarat bercakap dengan ayam dan itik. Tetapi penerangan kita perlu kefahaman dari pihak dia pun, pesakit kita perlulah. Maksudnya bila kita nak bagi suntikan tu, dia kena tahu apa tujuan kita nak bagi suntikan tu. Sebab kita nak nanti dia berlaku yang secara tidak langsung, benda-benda yang tidak diingini berlakulah sewaktu pemberian suntikan diberi. Okey, ini adalah komplikasi. Komplikasi adalah kesan. Memberi suntikan contoh IM bukan prosedur yang biasa. Ia mempunyai risiko yang tinggi berpenyakit seperti lumpur, kecacatan, bahkan boleh mengakibatkan kematian. Okey, kesan ini sangat-sangat penting sebenarnya. Suntikan yang tidak mengikut teknik yang betul akan boleh menyebabkan risiko yang tinggi berpenyakit seperti lumpur. Maksudnya memberi teknik suntikan yang tidak betul akan boleh terkena kepada saraf kita, dan kemudian saraf itu akan mengakibatkan lumpuh lah. Sebab di dalam otot ada salur darah, ada saraf di dalam badan kita. Jadinya suntikan itu make sure kita kena ada teknik yang betul. Kita kena cegah daripada berlaku kesilapan lah. Sebab bila once dah berlaku kesilapan, dia akan menyebabkan kesan-kesan sampingan yang kita sendiri tidak inginkan. Dan kecacatan juga boleh berlaku lah. Bila dah lumpuh akan berlaku cacat lah. Tidak boleh berjalan, tidak boleh ADL, active daily, kita dah tak boleh macam biasa. Dan juga mengakibatkan kematian. Mengakibatkan kematian ini sangat-sangat penting. Kenapa saya tekankan kat sini? Sebab bila kita memberi ubat yang melalui pembuluh darah terutamanya, dia jika teknik yang salah, berlaku infection, akan demam. Kita tak nak macam itu. Dan bila benda itu tidak dapat dikawal, dia akan merebak dan boleh juga mengakibatkan kematian. Dan juga ubat yang kita bagi itu salah dilute, salah dos juga boleh mengakibatkan kematian. Sebab dia direct melalui intravena, iaitu urat kita, dan dia akan terus pergi ke jantung dan spread kat dalam tulang. Kalau boleh kita tak nak. Itu adalah kesan-kesan jika kita melakukan suntikan atau teknik yang salah lah. Kedua adalah penularan jangkitan yang boleh berlaku dalam darah, iaitu hepatitis B, hepatitis C dan juga HIV. Okey, dekat sini saya tekankan kenapa penularan jangkitan boleh berlaku adalah penularan jangkitan ini jika kita memberi suntikan tetapi kita tidak menggunakan hygiene ataupun step-step kebersihan yang betul, dia boleh berlakunya jangkitan lah. Jadinya satu jarum, satu picagari untuk satu pesakit. Dan tidak boleh kongsi syring ubat yang sama, tidak boleh. Satu kita kena kekalkan untuk satu pesakit. Kedua adalah kecederaan pada saraf siatik.
Okey, saraf ni yang saya cakap dah, kecederaan yang boleh mengakibatkan lumpuh. Dan terusnya adalah nekrosis dan abses. Bila dah berlaku je kematian tisu, nekrosis adalah kematian tisu, dan juga boleh juga berlaku juga bahasa abses ni adalah bahasa medikal, bahasa Melayu ataupun bahasa orang kampung adalah bisul. Dia boleh berlaku bisul disebabkan infection lah. Jika kita memberi suntikan tu, kita tidak kekalkan kebersihan ataupun hygiene lah kepada pesakit, dan akibatnya pesakit sendiri yang akan terima benda tu. Jadi ni kalau boleh kesan-kesan ni kita cuba elakkan Okey, seterusnya adalah cara pelupusan jarum. Sorry. Cara pelupusan jarum ni adalah macam yang kita kenal adalah ini adalah sharp bin yang dikenal yang terkenal di hospital-hospital lah. Bahasa Melayu adalah tong tajam, penyimpanan barang tajam. Okey, cara pembukaan untuk membuang jarum dengan picagari tu, kita kena masukkan dekat lubang kecil dan kita tolak ke kanan untuk lock, dan kita tarik jarum akan jatuh ke dalam. Yang pada tangan kita hanyalah picagari. Kemudian picagari akan dibuangkan secara manual di dalam lubang yang besar. Buang macam biasa. Kemudian kenapa kena buat perbezaan seperti itu? Sebab kita nak elakkan daripada jarum dengan picagari itu bersama-sama mengelakkan kepadatan, kerana adalah satu tong ni 3/4 saja sudah boleh hantar, ataupun Medivest akan kutip akan ambil dia punya tong untuk diorang lupuskan. Jadi kalau boleh kita tak nak pembaziran berlaku lah bila nampak padat, tapi sebenarnya banyak ruang-ruang kecil yang kita sendiri boleh gunakan sebaik mungkin lah. Dan mengikut SOP pun memang kita kena buang jarum dulu dan kemudian picagari tu. Hari ni saya nak ajar macam mana kita nak suntik pesakit kita. Kita memberikan teknik intraotot, iaitu intramuscular kepada pesakit kita lah. Kita beri suntikan secara 90 degree. Okey, pertama sekali kita kena ada alcohol swab. Alcohol swab ni yang akan membersihkan tempat yang kita akan suntik, dan kita akan ada cotton, dan kita akan ada needle, dan juga kita akan ada syring, dan kita akan ada glove. Okey, pertama sekali kita akan basuh tangan kita lah. Basuh sehingga 7 step. Lepas kita dah basuh, kalau boleh kita jangan pakai jam. Saya saja je pakai jam. Saya nak tunjukkan yang dekat anda semua, jam ini tidak boleh dipakai. Apa segala aksesori pun sewaktu kita buat prosedur kita tidak boleh pakai. So kita kena letak tepi lah. So kita akan basuh tangan 7 step kita buat. Kita bersihkan tangan kita, make sure tangan kita betul-betul bersih, ikut 7 step apa semua, dan kita akan pakai glove. Cara pertama adalah memakai glove. Okey, pakai glove. Okey, kita menggunakan teknik bersih. Teknik bersih lah. Okey. Kemudian kita buka jarum. Kita letak dekat atas kain bersih seperti ini, dan kita buang. Dan kita akan buka lagi satu needle, dan kita juga buang. Letakkan satu lagi needle. Kita buka dan kita letak. Okey. Kemudian ubat ni, ini adalah salah satu contoh ubat tapi kita tidak boleh bagi dan buka ubat ni lah. Tapi ini adalah salah satu contoh ataupun rujukan sahaja. Okey, dan kita akan letakkan jarum dengan picagari. Kekalkan keadaan jarum dengan picagari di dalam keadaan yang bersih. Kemudian kita buka alcohol swab. Kita akan keluarkan alcohol swab, kan? So kita akan letak. Ini ibaratnya adalah contoh intraotot deltoid. Intraotot deltoid, pesakit lah, bahu pesakit.
Okey, so caranya adalah kita kena ukur 2 jari daripada atas, iaitu ujung kita punya bahu ni, 2 jari. Okey, dan kita akan kekalkan bentuk V dan kita lockkan dia. So dia adalah di tengah-tengah ini, 2 jari dan juga dia akan berada di tengah. So kita wipe sekali sahaja, wipe sekali saja dan kita akan letak tepi. Ubat yang kita nak bagi tadi tu kita dah shrink out. Contoh saja shrink out ubat. Make sure kita juga tengok, kekalkan expired date dia. Lepas tu kita tukar jarum. Kita tukar. Kita ambil jarum yang baru. Tapi ubat sudah ada ni 1 cc. Contohnya 1 cc. Kemudian kita buang udara ataupun air, shrink out. Lepas tu kita buang air sehingga 1 cc. Kekalkan yang ada di dalam ni hanyalah ubat sahaja. Dan kita wipe tadi tempat yang kita nak cucuk dengan sekali saja. Dua jari daripada atas bahu dan bawah ini kita kekalkan kedudukan V. So tengah-tengah ni adalah tempat yang kita nak cucuk. So kita tarikkan dan kita cucuk. Cara cucuk adalah kita pegang macam batang pen. Kita letak tangan kita dekat bahu pesakit untuk kekalkan kedudukan jarum dan kita cucuk secara 90 darjah. Jangan masuk penuh, kita hanya masuk 90 degree 3/4 dalam sahaja. Lepas tu kita pegang jarum, kita shrink out, aspirate, tengok ada darah keluar ke tidak. Sekiranya ada darah keluar, kita tidak boleh teruskan masukkan ubat. So kita aspirate. Jika clear, tak ada darah keluar, kita shrink in ubat tu. Lepas tu kita kekalkan, kita standbykan cotton. Kita keluarkan jarum dengan cara yang cermat dan kita kekalkan cotton kering dekat bahu pesakit dan kita durapo ataupun makropokan dia. Macam tu. Itu adalah salah satu contoh dan teknik intra-otot. Teknik yang berikutnya, sekiranya kita nak bagi pesakit intra-otot, adalah ubat-ubat yang kita kena memberi ubat tu secara intra-otot. Kita boleh lakukan seperti tadi. Okey. Contoh kedua, sekiranya kita nak bagi pesakit itu ubat kencing manis. Kencing manis pula saya nak tunjuk. Kencing manis. So ini adalah perut pesakit lah. Betul tak? Perut pesakit. So sekarang ni teknik yang kita nak gunakan, kita shrink out ubat kencing manis tu. Kita nak bagi subcutaneous, suntikan subcutaneous. So kita shrink out ubat tu. Kita dah ada, macam tadi saya kata, kekalkan ubat saja di dalam suntikan. Lepas tu kita akan kekalkan dan kita pastikan udara keluar. Jentik ataupun jentik lah, goyang dia takkan keluar, betul tak? So kita jentik sahaja. Lepas tu macam yang saya cakap tadi, kita harus wipekan tempat yang kita nak suntik. Tetapi kita kena tahu dekat mana kita nak suntik. Okey, contohnya pusat berada di tengah-tengah. So pusat berada dekat tengah-tengah, kita kena suntik 2 jari dari pusat. Kekalkan kedudukan 2 jari dan kita tarikkan tempat yang kita nak suntik tu seperti ini dan kita wipekan sekali saja, alcohol wipe sekali saja, dan kita buat suntikan secara 45 darjah, iaitu menyerong seperti ini. 3/4 dalam ya, 3/4 dalam, dan pegang, aspirate macam biasa. Lepas tu kita tekan, masukkan ubat ke dalam dan kita lepaskan jarum dan tangan kita masih pegang jarum ya. Masih pegang picagari dengan jarum ya. Lepas tu kita keluarkan dan kita kekalkan cotton kering berada dekat luar dan kita durapokan atau makropokan.
Itu adalah teknik subcutaneous. Okey, seterusnya intravena. Intravena ni kita bagi melalui urat lah. Tapi minta maaf lah, saya tak ada contoh nak bagi dekat pesakit yang ada urat. Pesakit saya hanyalah ini saja yang saya ada musim-musim SOP ni. Okey, kekalkan urat. Okey, contohnya urat dekat sini lah. Kita ambil contoh sajalah urat dekat sini. Dan kita akan ikatkan pergelangan tangan. Okey, kita ada contoh tourniquet. Kita akan ikatkan tourniquet tersebut di tangan pesakit untuk kekalkan urat itu. Okey, so kita akan wipekan tempat yang kita nak buat. Kemudian kita akan kekalkan juga ubat. Hanya ubat saja di dalam. Udara kita kena keluarkan. Dan kita akan cucuk seserong yang 25 darjah lah. So 25 dia akan jadi bawah. Bawah lagi daripada 45. So kita cucuk tempat yang kita dah wipekan. Dengan perlahan kita tusukkan ke 3/4 ke dalam. Dan kita shrink out. Yang ini kita memang kena shrink out lah. Sebab kita dah tahu dia akan masuk dalam darah kan, pembuluh darah. Jadi ni kita kena make sure yang kita masuk tu tempat yang ada darah. So kita shrink out kan, akan nampak blood flow. Dan itu adalah tempat ubat yang kita nak bagi. Dan kemudian kita shrink in. Lepas tu kita akan kekalkan cotton kering dekat situ. Kemudian kita dah boleh perlahan-lahan bukakan kita punya inilah tourniquet. Dan pesakit akan kekal ubat lah. Ubat akan spread masuk ke dalam. So itu adalah salah satu contoh yang kita boleh bagi tunjuk dekat kamu semua cara pemberian suntikan yang betul. Okay, Assalamualaikum.